Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita masih lagi akan memberikan tumpuan kepada konflik yang berlaku di Palestin khususnya, dan tentunya lah apa yang berlaku di Palestin itu telah pun dapat kita ikuti dengan begitu meluas melalui pelbagai media yang dipaparkan. Dan tentunya daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku di Palestin ketika ini, ianya mendapat simpati yang cukup tinggi sebenarnya daripada rakyat Malaysia sendiri. Banyak pihak yang ingin menghulurkan derma bantuan dan sebagainya, dan inilah isu yang akan kita bincangkan bersama dengan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia, seorang di studio bersama dengan saya dan seorang lagi insya-Allah akan kita hubungi melalui kemudahan Skype. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah tabung Palestin, kutipan ikhlas atau tipuan terkelas. Ini sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada tetamu yang cukup saya hormati sebenarnya, yang berbahagia Encik Kamal Afandi Hashim yang merupakan penganalisis jenayah. Jadi Kamal, apa khabar? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Belum terlewat sebenarnya kan? Belum sebenarnya kan. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang akan kita hubungi seperti yang saya katakan melalui kemudahan Skype, iaitu yang berbahagia Tuan Haji Kamarul Zaman Syahrul Anwar yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Humanitarian Care Malaysia ataupun MyCare. Dan sebenarnya seperti biasalah, kami juga sebenarnya ingin mendengar pandangan dan juga pendapat anda berkaitan dengan isu ini. Jadi kalau anda ingin melontarkan persoalan, pertanyaan ataupun memberikan pandangan dan juga pendapat, jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Dan seperti biasa juga lah, anda boleh mengikuti kami sebenarnya secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baiklah, Kamal, ini sesuatu yang sering berlaku sebenarnya, dan kita sesungguhnya mempunyai rakyat Malaysia yang cukup orang kata sensitif dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku, terutamanya yang melibatkan rakan-rakan kita umat Islam. Apa yang berlaku ketika ini di Palestin merupakan sesuatu yang sentiasa diberi perhatian oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Dan apabila peristiwa di Palestin ini meletus lagi, dan kita lihat sendiri bagaimana penderitaan rakan-rakan kita di Palestin, ramai di antara kita yang sudah pun merasa kita perlu melakukan sesuatu, kita perlu memberikan sesuatu kepada mereka. Tetapi barangkali dalam situasi seperti ini, apa yang perlu dilihat oleh rakyat Malaysia yang ingin menderma misalnya, ingin memberi bantuan dan sebagainya. Jadi pandangan Kamal. Tepat sekali. Kalau kita cakap pasal prihatin, rakyat Malaysia sentiasa prihatin pada bencana awam, pada kejadian perang, pada penindasan yang berlaku sama ada dalam atau luar negara. Walaupun jarak itu jauh, tetapi ini tidak bermakna bahawa semangat kita jauh. Jika anda lihat sekarang dengan apa yang berlaku, dengan semangat-semangat yang tinggi, kita ramai di antara kita yang menghulurkan bantuan. Justru saya nak bawa kepada tajuk ni agak macam kontroversi. Sama ada ikhlas ataupun terkelas. Apa yang kita maksudkan tu agak mudah bagi saya lah, kalau kita bagikan dia kepada satu orang buat sumbangan yang ikhlas untuk membantu. Tetapi ada pihak yang mengambil kesempatan memanipulasi keadaan dan menyebabkan dia tumbuh tabung-tabung baru yang tak pernah ada. Jadi akhirnya ini mendorong orang ramai, memperdaya orang ramai untuk menderma, dan bantuan itu tak sampai kepada yang sepatutnya kita niatkan. Itulah keadaan yang berlaku. Selain daripada itu, kita dapat lihat solidariti rakyat Malaysia kita berkenaan isu-isu penindasan sejagat, dan kebolehan ataupun kesedaran global ini adalah satu yang menarik, kerana secara konsisten kita tidak pernah ketinggalan. Betul. Baik, mungkin menarik juga Tuan Kamal, kita dapat pandangan daripada Tuan Haji Kamarul Zaman yang berada di kemudahan Skype kita. Kita juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat beliau berkaitan dengan isu ini. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Selamat Raya juga kepada Tuan Haji ya.
Sama-sama saya. Okey, Tuan Haji, kita bercakap tentang apa yang sedang berlaku di Palestin dan tadi pun Tuan Kamal juga menyentuh tentang betapa prihatinnya rakyat Malaysia untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang menghadapi pelbagai masalah di Palestin sekarang ini disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel itu. Tetapi saya juga nak tahulah apa yang program-program yang telah pun disusun atur oleh MyCare sendiri dalam usaha untuk membantu saudara-saudara kita di Palestin ketika ini sebenarnya, Tuan Haji. Mungkin boleh kita kongsi bersama. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman yang saya kongsi ini berkaitan dengan MyCare. Ya. So, alhamdulillah, sebagaimana yang kita maklum tadi, memang rakyat Malaysia ni amat pemurah. Ya. Kan, bila kita start tabung sahaja, insya-Allah benda tu akan datang. Kan. Ya. Cuma kita perlu memastikan integriti untuk sumbangan itu, macam mana kita sampaikan maklumat, macam mana kita dapatkan sumbangan, dan macam mana kita menyalurkan sumbangan. Kan, kemudian laporan. So these are the 3 areas yang kita perlu fokus, benda-benda macam tu. So MyCare, alhamdulillah, kami ditubuhkan pada tahun 2010 atas nama Aqsa Sharif pada ketika itu. Aqsa Sharif memang khususnya fokus kepada Palestin. Tetapi dalam tahun 2012 berlaku isu Syria, berlaku isu yang pelarian ramai kemudian di Iraq, kemudian seterusnya dengan berlaku di Rohingya dan kini terakhir di Yaman. So Aqsa Sharif pada ketika itu kami transform Aqsa Sharif dan kami tukar nama kami kepada Humanitarian Care Malaysia ataupun MyCare. Itu pada tahun 2014. 2014, dan alhamdulillah telah dilancarkan secara rasmi oleh Menteri Dalam Negeri pada ketika itu, Datuk Seri Zahid Hamidi, pada pertengahan 2014. So alhamdulillah semenjak awal 2014 lagi kami dah ada pejabat di Gaza. Pejabat kami berdaftar dengan kerajaan di Gaza sebagai international NGO dan telah berurusan semenjak sekian lama lah. Dan seterusnya dalam bulan Ramadan ni tak ketinggalan lah. Baru ni pada bulan Ramadan kita alhamdulillah dah salurkan dekat $100,000 untuk di Gaza sahaja. Kita tahu keadaan amat mendesak di Gaza dengan PKP di sana dan sebagainya kan. Covid dah masuk dalam Gaza. Dan juga di Baitul Maqdis ni. Di Baitul Maqdis alhamdulillah kita dah salurkan dekat $90,000 selain daripada Gaza. Gaza, pejabat kami dikendalikan oleh Dr. Ziad Shihada yang lepasan Universiti Melaya. 7-8 tahun beliau menetap di Malaysia untuk menuntut PhD di Universiti Melaya, dan juga merupakan seorang imam ketika di sini, dan ada tauliah untuk mengajar dengan tauliah wilayah persekutuan untuk mengajar di sini. Alhamdulillah beliau kembali ke Gaza pada hujung tahun lepas. So dalam proses kita menguruskan program Ramadan baru-baru ni, tiba pada 26-27 Ramadan tu berlaku krisis di Gaza. So kami pun meneruskan menggerakkan kami punya sumbangan, dan alhamdulillah kalau ikut dalam Facebook kami, tepat pada semalam hari Isnin kami telah mula menyalurkan sumbangan. Kami telah menggerakkan supaya $100,000 dapat digerakkan dahulu untuk menyampaikan sumbangan. Basically kita dimaklumkan pelarian mereka terpaksa ditempatkan di sekolah-sekolah UNRWA, tapi hanya ditempatkan, tapi mereka tak dapat makanan, tak ada selimut, tak ada bantal, tak ada tilam dan sebagainya. So itu antara fokus area. Dan juga keperluan-keperluan yang kami dapat daripada Kementerian Kesihatan. Alhamdulillah pejabat kami telah mendapatkan input daripada Kementerian Kesihatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial di sana untuk mendapatkan maklumat supaya tak berlaku pertindihan dari segi penyaluran. Okey, menarik. So itu alhamdulillah telah digerakkan. Alhamdulillah. Baik, Tuan Haji, nanti kita akan hubungi ataupun dapatkan pandangan Tuan Haji seterusnya. Saya juga nak dapatkan pandangan Kamal daripada apa yang disebut oleh Tuan Haji Kamarul tadi malam. Kita merasa bersyukurlah tentang apa yang dilakukan oleh MyCare, dan sesungguhnya lah ini jugalah menjadi harapan kita sebenarnya, supaya setiap sumbangan yang dibuat itu biarlah sampai kepada target yang diinginkan. Tetapi masalah yang timbul sekarang ini macam Kamal sebut tadilah, terlalu banyak tiba-tiba NGO yang telah pun ialah mengatakan bahawa mereka menyediakan platform untuk rakyat Malaysia melakukan derma, dan apa yang membimbangkan kita ialah berlakunya apa yang kita sebut sebagai menangguk di air yang keruh, mengambil kesempatan di dalam
kesempitan apa yang berlaku di Palestin itu sendiri, tetapi apa yang mereka perlu faham sebenarnya kalau mereka melakukan seperti apa yang mereka lakukan sekarang? Baik, dari segi jenayah ya. Penjenayah hari ini dia sangat kreatif, kan? Apabila satu keadaan yang mana dana awam ini dikutip, ya, maka dia melihat sebagai satu peluang untuk mereka turut sama meraih keuntungan atau menangguk di air keruh keadaan-keadaan sedemikian. Sebab kebanyakan orang bertanya benda yang mudah. Dia kata kat mana kita nak salur. Dia tak peduli di mana wang ni nak disalurkan, apa nak dilakukan. Jadi kebolehan untuk mentafsir tu mengatasi kebolehan keprihatinan kita. Jadi kita tak tahu, kita tengok betul lah kalau ada nama Gaza tu betul lah tu. Tak baca yang belakang tu apa dia atau wujud ke tidak. Jadi kesungguhan penjenayah turut sama kuatnya dengan kesungguhan orang yang mahu membantu. Jadi rekahan ini yang penjenayah ambil tempat ni, dia masuk dalam tu. Apa yang kita boleh buat? Kalau kita sebagai penerima, ini wang anda, saya tak boleh nak tahan lah siapa, kita pun tak berkemampuan untuk menahan kalau orang nak menerima. Cuma niat asal tadi adalah supaya wang tersebut sampai kepada penerima. Nah, di sinilah kedudukan yang perlu kita pastikan. Apakah betul platform itu atau NGOs itu wujud, adakah sahih, adakah dia beroperasi, atau adakah dia sebenarnya adalah cendawan yang tumbuh selepas hujan. Satu. Kedua, kita juga perlu faham sumbangan ini kadang-kadang untuk tujuan kemanusiaan. Tetapi kita risau apabila ada NGOs ataupun pihak tertentu yang tidak ada credibility menggunakan bagi tujuan yang lain. Kalau dalam bahasa kita pembiayaan keganasan lah. Barangkali sebab apabila kita dengar saudara-saudara seagama itu ditindas, maka kita mahu membantu. Itu sangat bagus, sangat murni. Tetapi dalam masa yang sama kita kena pastikan juga bantuan itu sampai pada mereka. Kalau niat yang menderma itu ialah kerana saya menderma dengan ikhlas, saya menderma kerana Allah dan sebagainya. Jadi bagaimana apa yang nak saya suka soalan dia sebab dia mendekatkan kita kepada apa yang berlaku dalam platform awam lah. Platform awam dia kata itu peduli dia lah, itu urusan dia dengan Tuhan, dia kata. Kan saya bagi je, apa dia nak buat urusan dengan Tuhan. Nah, inilah yang menimbulkan dua keadaan yang kritikal. Satu, bantuan tersebut tidak sampai kepada orang yang patut menerima. Dia nak selimut, tak dapat selimut. Dia nak bekalan perubatan, tak dapat. Dia nak makanan, tak dapat. Seolah kita melanjutkan penderitaannya. Yang kedua, sumbangan tadi pergi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam keadaan genting itu. Maknanya barangkali kita sebenarnya tak tahu kepada siapa kita bagi ni. Sebab kalau kita cakap kepada kerajaan Palestin, kita ada parti dia memerintah, kemudian dia juga ada parti pembangkangnya, kemudian dia ada serpihan-serpihan yang bergerak tu seperti mana lain-lain negara. Pergolakan ini bukan saja masa Palestin, tetapi masa Bosnia dulu pun berlaku juga kutipan-kutipan derma, tetapi akhirnya tak sampai. Mereka tetap sejuk beku musim sejuk tu, dan tidak ada bantuan sampai. Maka wajar untuk kita, walaupun niat tadi bagus, dia kata ini itu urusan orang tu dengan Tuhan. Anda harus faham bahawa apa yang saya Syarkawi dan tim malam ini bercakap ialah salah satu kali kaedah untuk memberitahu kepada anda. Ini juga urusan Tuhan memberitahu bahawa kita harus sedar dan niat itu harus kita harus menjalankannya, mencari susuk galaunya sehingga sampai pada orang tu. Barangkali ini salah satu peringatan daripada Tuhan juga. Supaya selama ini jangan berlepas tangan, jadi bagi dah kerana Tuhan. Kan? Saya minta maaf, itu pandangan peribadi saya. Kalau silap, itu silap saya lah. Bagi saya, jika kita bertanggungjawab, maka kita harus memastikan setiap wang itu sampai. So, macam mana kita nak tahu? Accountability. Satu, kita ada beberapa ruang untuk menyemak sebenarnya NGO ni yang mana satu. Yang mana yang tulen, mana yang samaran. Ini kita boleh dapatkan secara langsung daripada SSM misalnya, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kerana ada yang didaftarkan sebagai syarikat. Maka anda boleh semak ruangan anda SSM ataupun e-info, SSM e-info, electronic info. Di situ anda boleh dapatkan nama-namanya. Kadang-kadang dia syarikat, tapi dia buat aktiviti NGOs. Okay?
Kemudian ada NGO-NGO yang kita juga boleh lihat menerusi Jabatan Pendaftaran Pertubuhan, ROS, Registrar of Society. Anda boleh pergi kepada ruang search di situ, kemudian masukkan namanya, ya, dan anda akan dapati nama penuhnya lah. Kalau ada dia akan tulis sana aktif. Kalau tak ada, memang tak ada lah situ, ya. Jadi ini adalah salah satu langkah-langkah kawalan untuk kita memastikan bantuan yang kita bagi itu sampai kepada orang berkenaan, sasaran tu. Kemudian kita juga ada saluran-saluran khusus, misalnya terbitkan oleh media ada credibility, juga saluran-saluran yang khusus dibuat, misalnya Wisma Putra contoh, ya, ataupun Kerajaan Malaysia, maka itu tidak adalah was-wasnya. Mereka tahu mana mereka nak sampaikan. Yang kita khuatir ni, Syakawi bagi RM1, okey, tolak management fee pengurusan apa semua, 20% je sampai. 8% lagi pasal saya mengurus, saya ambil 8%. Ini saya bukan cakap pasal NGO kita di Malaysia, tidak. Saya cakap secara global apa yang berlaku dalam keadaan begitu, kerana niat mahu membantu kita tadi mengatasi rasional kita sehingga kita tidak terjaga. Okey. Kita akan sambung lagi, tapi kita ambil dulu satu panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan, difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam Datuk. Ya. Dan juga ahli panel, ya. Ya. Ini satu ketika dulu ada saya terbaca lah, ya, duta Palestin ke Malaysia ada buat statement mengatakan bahawa duit sumbangan tidak sampai, berjuta-juta ringgit pula tu. Dikatakan NGO yang pungut dari rakyat Malaysia tiris dan tak sampai langsung. Tak sampai langsung, dan mungkin tiris di tengah jalan ataupun orang tengah di sana. Dan juga tentang ini tak heran lah, kerana duit umrah pun orang sapu. Jadi soalan kedua saya, bumi Palestin ini sendiri ada dua penempatan dan juga politik, iaitu West Bank, tebing barat, dan lagi satu ialah di Gaza, Fatah dan Hamas. Jadi boleh beri pencerahan? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Menarik sebenarnya persoalan yang anda bangkitkan, tapi seperti biasalah, sebelum saya hubungi Tuan Haji Kamarul Zaman, kita akan berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda, saya percaya anda juga mungkin ingin melontarkan persoalan-persoalan menarik, pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Jadi guna dua talian yang kami sediakan kepada anda, 03-2697-9767, 03-2697-9768. Kita rehat dulu seketika sahaja. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara. Masih lagi kita bercakap tentang tabung Palestin, kutipan ikhlas atau tipuan terkelas. Baik, saya juga dah dapat pandangan semula daripada Tuan Haji Kamarul Zaman Syahrul Anwar dari MyCare. Barangkali Tuan Haji, ramai jugalah yang ingin mengetahui sebenarnya begitu lama sebenarnya MyCare dikaitkan dengan apa yang berlaku di Palestin, bantuan yang sentiasa diberikan oleh MyCare. Mungkin kita boleh berkongsi sesuatu yang penting juga Tuan Haji, bagaimana proses bantuan itu dilaksanakan oleh MyCare supaya ianya sampai kepada matlamat yang ingin dituju itu sebenarnya, Tuan Haji. Okay, saya tertarik dengan penyampaian tadi berkaitan dengan cara-cara NGO itu dilaksanakan, diuruskan, ataupun dari sudut pendaftaran. Dan satu dari segi dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, dan satu lagi dengan pertubuhan ROS, dan satu lagi mungkin dengan bahagian undang-undang Jabatan Perdana Menteri, atau dengan foundation dan sebagainya. So kita, the accountability is jatuh balik kepada NGO itu untuk membuktikan ke mana dan bagaimana kewangan itu dikutip dan bagaimana dana itu disalurkan. So that is the responsibility, tanggungjawab NGO itu untuk memastikan dan menjelaskan. Okay. Itu satu lagi, bagaimana diuruskan MyCare. Alhamdulillah, we have gone through proses ketika tahun 2014. Kalau kita ingat, tahun 2014 tu Gaza diserang selama lebih daripada 50 hari.
semenjak 5 Ramadan hingga ke pertengahan Syawal. Dan masa tu pun ramai juga dan banyak juga NGO yang mengutip dana. Dan alhamdulillah MyCare terlibat dalam dijemput oleh SSM untuk go through satu audit international yang dinamakan Financial Action Task Force. Kita boleh go through dalam website, search for FATF, and then kita boleh tahu the purpose untuk FATF ni adalah untuk mengaudit sesuatu negara. Bagaimana negara itu menguruskan institusi dia, bank, syarikat, NGO yang membuat penghantaran duit ke luar negara, yang ada urusan di luar negara. So SSM yang kami MyCare yang berdaftar dengan SSM dipanggil untuk berkongsi pengurusan kami dengan SSM. Dan alhamdulillah bila SSM rasa sesuai, direkomend kepada bank negara. Di bank negara sekali lagi kami direview dan bank negara setuju untuk menjemput kami ke dalam audit tersebut, FATF. Dan berlaku pada pertengahan November 2014. Kita di-interview dalam satu bilik oleh lebih kurang 7 hingga 10 wakil-wakil antarabangsa, Australia, Spain, US dan sebagainya yang mewakili FATF. The purpose of FATF ni untuk, macam Tuan Haji tadi cakap tentang AMLA, Anti-Money Laundering Activities dengan Financing Terrorism. So bagaimana Malaysia as a country menguruskan, dan semua yang terlibat tu kena buktikan dan kena paparkan apa yang aktiviti-aktiviti yang diorang buat. So MyCare alhamdulillah daripada pengalaman audit, daripada sharing, alhamdulillah selepas itu mendapat pengiktirafan daripada bank negara mengatakan terima kasih kerana terlibat dalam audit mewakili Malaysia, mewakili SSM pada ketika itu. So pengalaman-pengalaman yang kita belajar through that interview, bagaimana kita identify siapa rakan pelaksana kita, siapa rakan-rakan pelaksana kita, penghantaran kita macam mana, dari sudut pelaksanaan the whole process, siapa penyumbang kita kena tahu dan identify siapa penyumbang kita. Adakah orang cuba nak buat AMLA punya aktiviti, duit dia nak sucikan duit bawa masuk, go through NGO dan hantar, ataupun kita kena pasti siapa penyumbang kita. So those are the pengalaman, persoalan-persoalan yang telah dibentangkan yang kita timbul dari situ. So antara soalan ketika itu tanya juga macam isu disebutkan tadi, isu Hamas disebutkan juga di Malaysia, bagaimana kita buat dan sebagainya. So one of our jawapan, as long as kerajaan Malaysia mengiktiraf sesuatu organisasi untuk menguruskan dana di Malaysia, kita bekerjasama dengan NGO, dengan badan yang diiktiraf tersebut. Kan? So kita tak ada sebab, walaupun di West Bank itu mungkin kita tahu diuruskan oleh Fatah, di Hamas, kerajaan yang memerintah itu Hamas di Gaza, tapi they are the government of the day di Gaza. Dan pimpinan-pimpinan kita pun dah banyak kali masuk ke Gaza pada suatu ketika dahulu dan berurusan dengan pimpinan di Gaza, dan juga mereka dijemput di Malaysia, diraikan di Malaysia dan sebagainya. So dari sudut tu tak ada isu. MyCare, macam mana kita menyalurkan sumbangan pula, alhamdulillah kita ada bank account di Gaza. Sebagaimana saya sebut peringkat awal tadi, we are registered di Gaza. We are registered di Gaza, dan account kita di Gaza diaudit setiap tahun di Gaza. Di Malaysia pun kita diaudit setiap tahun. Alhamdulillah, we have never missed account to the audit. The last accounting kewangan kita yang telah diaudit pada tahun 2019, tahun kewangan 2019. Yang 2020 belum lagi, masih dalam proses. Tuan Haji, Assalamualaikum. Saya memang baru nak cakap pasal 2019. Saya nak cakap, saya pun dah tengok dah audit 2019 itu. Memang betul. Saya boleh sebut angka pun sebab saya dah tengok. Tapi apa yang dikata oleh MyCare betul, sebab saya sendiri buat semakkan di SSM, dan memang ada di situ. Berapa dia dapat, berapa dia keluarkan situ. Yes, it's audited. Okey, menarik. Alhamdulillah. Kita akan sembang lagi, tapi kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita, agak lama menunggu sebenarnya. Aizam dari Kuala Lumpur ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Zam. Halo, Assalamualaikum Tuan Haji Syarkawi. Ya, Assalamualaikum. Kamal. Ya. Selamat Raya kita. Selamat Raya, Mak Raya, Zam. Ya. Senang aja. Kalau pada saya, pendapat saya pun juga, Tuan. Kemudian untuk Palestin ni, ada baiknya setiap NGO yang nak buat kutipan, sumbangan, apa saja, saya sarankan eloklah kerjasama dengan
kedutaan Palestin yang ada di Kuala Lumpur. Itu yang paling baik. Okay. Dan ini saya punya pengalaman lah pada yang lepas-lepas lah bersama Duta Palestin ni. Okay. Dan kadang-kadang betul lah apa yang kata Penil tadi. Ada NGO samaran ni. Ini yang masalah. Tapi apapun saya kira sejak ini Alhamdulillah banyak yang buat secara jujur lah. Cuma pembahagian itulah. Janganlah keterlaluan buat kata panel tadi. Kamal tadi kan. Janganlah sampai 80 kawan tu dapat 20. Kesian lah. Ya kan. Itu sajalah Tuan Jakawi dan Tuan Kamal. InsyaAllah kita jumpa lain kali. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Aizam dari Kuala Lumpur. Saya suka bila dia sebut istilah NGO samaran. Barangkali agaknya dari segi akta, dari segi undang-undang. Saya tahu selaku penganalisis jenayah lah. Sebenarnya ada akta dan undang-undang yang mengawal sebenarnya aktiviti-aktiviti seperti ini sebenarnya yang boleh diambil tindakan undang-undang. Kalau kita tengok, saya tidak bercakap bagi pihak polis, tapi saya nak cakap apa yang mereka telah laporkan selama ni lah. Pihak polis memberitahu bahawa setiap kutipan ini hendaklah mendapatkan permit. Kalau kita lihat pula akta kutipan rumah ke rumah dan jalan ni, akta 200 Syarikawi pun tahu tapi tak mau sebut tadi kan. Akta 200 menduga saya akta 200 tu dia beritahu rayuan, pujuk rayu di jalan awam dari rumah ke rumah dia memerlukan permit. Ada dua interpretasi sendiri bahawa setiap kutipan memerlukan permit daripada polis. Dan satu lagi mengatakan keadaan itu adalah senyap, sunyi. The law is silent on. Macam mana? Adakah kita katakan SOCMED ni sebagai tempat awam? Ini yang menjadi pertelingkahan. Tetapi sebaiknya jika kita jujur, kita tidak perlu takut. Kita boleh apply permit. Kalau bukan satu keperluan, boleh apply permit. Kata tarikh sekian hingga sekian, kita akan dapatkan. Kerana itu akan menambah keyakinan orang. Dan saya juga membaca satu posting yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Agama menyebut bahawa sekarang ni barangkali sedang melihat bagaimana untuk menjadikan mereka sebagai satu badan koordinasi bagi NGO. Ini satu langkah yang ke depan yang bagus. Kerana masyarakat perlu diberi satu wadah. Mereka tidak ragu ia akan sampai. Kan? Kalau tak, Syarikawi buat satu NGO, saya buat satu NGO, setiap ada isu kita pun heboh, kita pun tak ada accountability, kita pun tak sertakan tadi, dan kita mengambil manfaat daripada sana. Jadi inilah yang lebih menarik. Ini bukan saja dilakukan oleh generasi-generasi yang dewasa, tetapi ada juga NGO yang dianggotai oleh graduan-graduan, penuntut-penuntut, bekas penuntut pendidikan tinggi di Malaysia. Right? Jadi dia tu haluan Palestin dia buat. Saya juga saya tu tersentuh apabila mereka dalam kategori umur itu begitu celik tentang masalah yang berlaku dan bantuan yang boleh diberi. Sebab ramai di antara kita yang bercakap tentang masalah, berfikir tentang masalah tidak akan menyelesaikannya. Sebaliknya memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah adalah satu yang wajar kita lakukan sentiasa. Ini dia fikir masalah, kesian dia orang, kesian itu tak bawa kita ke mana. Kan? Jika selemah-lemahnya kita boleh bantu sikit lah, RM1. Ada pula orang ni kalau dah ada 30 NGO ni macam mana? Kalau ada RM1 bagi-bagilah. Kan? Kalau tak, bagilah satu yang kita percaya, ini betul, yakin, ini selalu kita dengar ni. Jadi ini kita boleh bagi. Kalau tak, kita pecah-pecahkan. Sebab ada yang khusus kepada makanan, ada pula yang khusus kepada pendidikan, ada yang khusus kepada perlindungan, pakaian, perubatan. Jadi kita boleh bagi yang ni, Global Peace Mission misalnya, misi kemanusiaan sejagat. Jadi dia nak buat apa? Dia buat ini. Ada sekolah Malaysia di sana, dibuat dengan dana daripada rakyat Malaysia. Jadi ada di sana. Ada greenhouse untuk tanam-tanaman, untuk makanan mereka, sayur-sayuran yang dibuat dengan dana daripada Malaysia. So kita tengok yang ni khusus dia apa, khusus apa. Barangkali itu lebih mendekatkan kita.
Okey, saya nak dapat pandangan Tuan Haji Kamarul Zaman jugalah. Dalam persoalan ini, Haji, ada juga pandangan dan juga pendapat. Saya juga dapat bertemu dengan NGO yang terlibat memberi bantuan kepada rakan-rakan kita di Palestin. Mereka mengatakan bahawa mungkin kita juga harus memikirkan secara serius sebenarnya, Haji, di mana satu badan koordinasi sebenarnya perlu diwujudkan di Palestin dalam usaha untuk memberi satu jalan yang lebih mudah sebenarnya kepada NGO ini untuk menghantar bantuan mereka kepada satu badan khusus, dan badan inilah nanti yang mungkin akan menyebarkan bantuan-bantuan ini kepada sasaran-sasaran yang ditentukan. Apakah badan itu tidak wujud ketika ini sebenarnya di Palestin dan juga di tempat-tempat lain yang memerlukan situasi seperti ini sebenarnya, Haji? Pengalaman saya ke Gaza pada tahun 2013 dulu, kami bertemu dengan satu badan yang menguruskan NGO tersebut di Gaza. Cuma mungkin isu dia terpulang kepada networking yang mereka bina. Okay. Sebab Gaza tu luas dan setiap kawasan daerah ada NGO dia sendiri. So masing-masing merasakan sebab perhubungan dan networking yang telah diwujudkan oleh masing-masing NGO tu, diorang pergi independently. Dia yang mana ada networking di luar negara, dia orang establish di luar negara, pergi sampai ke Brazil, sampai ke Indonesia untuk mewujudkan hubungan tersebut. So mereka merasakan usaha mereka, they should be getting more. Sebab badan centralized tu ada tapi dia tak berapa kuat. Sebab mungkin terpaksa nak menguruskan pembahagian tersebut tadi. Saya tertarik juga tentang perlu wujudnya contoh charity commission dekat Malaysia ni, yang sebagaimana terdapat di UK, sebagaimana dapat di Qatar, Kuwait, Singapura. Sebab di situ wujudnya badan pengawasan NGO dari sudut apa pun. Kami pernah terlibat dalam satu round table discussion ketika Datuk Seri Wan Azizah, Menteri Wanita, di bawah Yayasan Kebajikan Negara. Mereka telah mengadakan satu round table discussion dan kami terlibat dalam perbincangan tersebut. Bagaimana perkongsian NGO dan badan-badan pendaftaran tadi. Satu perkongsian yang saya amat tertarik daripada wakil ROS. ROS memberitahu terdapat lebih kurang 70,000 NGO yang berdaftar dengan ROS. Dan daripada 70,000 tadi tu, 20,000 lebih yang terlibat dalam mendapatkan sumbangan masyarakat. Cuma macam mana nak mengawas, macam mana nak melihat jalan gerak kerja dan NGO itu satu yang boleh diberi perhatian dan boleh dipertingkatkan lagi dari sudut pengurusan dan dari pihak kerajaan. So itu satu antara perkara yang mungkin boleh diusahakan supaya semua akan diawasi oleh satu badan, rather than ROS dengan ROS, ROC dengan ROC, bahagian undang-undang Jabatan Perdana Menteri dengan bahagian Jabatan Perdana Menteri. Okey, Ji, menarik apa yang disebut oleh Tuan Haji Kamarul. Tetapi tadi saya nak kembali semula kepada Kamal Afandi Hashim. Barangkali kalau kita lihat apa yang dipaparkan terutamanya dalam media sosial yang mereka NGO yang berhasrat untuk mengutip derma, mungkin ikhlas, mungkin tidak, kita tak tahu sebenarnya. Tetapi kadang-kadang visual yang dipamerkan juga adalah visual yang lama sebenarnya, yang tidak ada kena-mengena dengan apa yang sedang berlaku di Palestin, sebagai satu contoh dalam usaha untuk mendapat simpati masyarakat untuk menderma dan sebagainya. Jadi bukankah masanya sudah sampai barangkali pihak penguatkuasa sendiri, mungkin PDRM sendiri, tak tahulah, perlu mengambil satu tindakan yang lebih tegas untuk mengawal aktiviti sehingga nanti kalau dibiarkan akan berlaku semacam scam pula melalui media sosial. Jika ia satu scam media sosial, itu undang-undang telah ada untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Siasatan boleh dibuat di bawah Akta Komunikasi Multimedia atau lain-lain mendatangkan gambaran. Yang menjadi masalahnya apabila kebolehan menggunakan internet itu dia menyebabkan orang mencari jalan bagaimana untuk menaikkan sentimen awam, right? Sehingga mendatangkan kacau bilau. Ini yang risau. Saya tengok 2 hari lepas, video itu adalah video berkenaan dengan kartel dadah, tapi dimasukkan dalam Palestin. Beginilah rejim dia. This misinformation adalah salah satu masalah yang kita buat. Kemudian diikuti dengan sila dah menerma apa semua. Yang ini adalah satu yang tak betul.
Yang kedua, misinformation juga boleh mendatangkan lama-lama sanitization. Kita dah terlampau rasa dah tak ada apa dah. Ini sangat bahaya. Ya, betul, ia sentiasa dipantau. Dan dalam keadaan-keadaan tertentu, tindakan memang diambil oleh kerajaan kita terhadap mereka yang melakukan ini. Walaupun bukan atas dasar kutipan yang tidak sah ataupun penipuan tadi, tetapi atas dasar penggunaan rangkaian tidak wajar misalnya, dan begitulah keadaan selanjutnya. Saya juga lihat ada juga yang tak tahu menau ni. Ni kita cerita krisis Gaza. Kalau dia cakap pasal Hamas, dia cakap pasal Fatah, iyalah betul lah tu kan. Ini pergi cakap pasal Hizbullah. Kalau geografi pun fail, tak payahlah cakap pasal krisis antarabangsa tu kan. Antara tebing barat dengan Gaza ni, kemudian dia sendiri tak tahu Hizbullah tahu apa. Oh, kita kena sokong dia orang yang sedang melindungi rakyat Palestin ni di kawasan mereka, bukanlah Hizbullah. Yang mereka tu di Syria. Kalau kita cakap tentang Iran, jadi kita cakap tentang Gaza tebing barat ini, seperti Haji Kamil Zaman tadi kata, ia ada Fatah, ia ada Hamas. Apa saja yang diperakui oleh kerajaan Malaysia, maka ia tidak menjadi masalah untuk menjalin hubungan kan. Jadi pertimbangan yang kita nak ni, intipatinya, apa saja yang kita nak bantu hendaklah sampai kepada orang yang dimaksudkan kan. Yang kita khawatir dengan sentimen-sentimen ni, akhirnya orang menjadi marah, menjadi benci dan terus menutup diri dia. Saya tak mau tengok lagi lah, kejam sangat. Akhirnya seorang lagi, kita kehilangan seorang lagi yang mampu membantu. Betul. Baik, Tuan Haji, saya juga ingin berkongsi pandangan Tuan Haji lah dalam beberapa soal yang menarik jugalah. Kalau kita lihat daripada apa yang berlaku ketika ini di Palestin, Tuan Haji, kalau kita melihat tentang penderitaan rakan-rakan kita di Palestin sendiri, dan daripada pengalaman dan juga pengetahuan dan juga mungkin mendapat informasi daripada rakan-rakan MyCare yang berada di sana, apa sebenarnya selain daripada wang ringgit, apa sebenarnya ketika ini yang amat-amat diperlukan oleh rakan-rakan kita di Palestin ketika ini sebenarnya, Tuan Haji? Dia yang kami pada hari Sabtu baru ni, kami ada buat conference call dengan rakan di Gaza dan juga dengan para dermawan daripada Singapura. Singapura minta kami uruskan arrange untuk dapatkan input daripada Gaza, so kami susunkan. So yang disebutkan oleh pengurus pejabat kami di Gaza tu, setiap kali dia dijemput untuk berkongsi di media, dia pernah dihubungi oleh media Pakistan, media dekat Malaysia dan Singapura dan sebagainya. Setiap kali dia kongsi gambar kita dekat Zoom tu, gambar profile dia, tangkap gambar, dan dia blast throughout networking dia dekat Gaza. So bila dia blast tu, itu antara moral support yang kepada orang Gaza bahawa Malaysians are with them. Itu moral support. Macam hari ni, semalam bila tim kami dah mula menyalurkan bantuan kepada kanak-kanak mereka yang terkesan, antara feedback keluarga tu bagi tahu the psychosocial kanak-kanak, anak-anak yang tak pernah. The last attack was 2014, sekarang ni 2021. Yang 7 tahun lepas, budak yang kecil-kecil yang mungkin 5-6 tahun tak pernah dengar dan sebagainya, peperangan. So terkesan bila pengeboman dan kita tengok dia punya destruction tu amat besar. Kereta-kereta yang berjalan on the road pun can be a target of fire kan, daripada kapal tentera Israel. So jalan dah teruk. So those are among the thing lah. Makanan, pakaian, yes, tapi dari sudut psychosocial, the moral support yang diorang perlu. So insyaAllah kita akan usahakan jugalah untuk dapatkan sokongan ramai-ramai daripada rakyat Malaysia ni. Among the thing kerajaan Malaysia pun dah buat. Kalau tengok dari hari ni, saya nampak banyak menara-menara di Kedah, di Penang, kemudian di jambatan di Terengganu, bangunan tinggi dekat Shah Alam, KL Tower, KLCC,
menunjukkan kebersamaan dan sudut solidariti bersama rakyat Palestin kan. Lampu-lampu bendera Palestin tu digambarkan. Dan alhamdulillah banyak feedback yang kita dapat daripada Gaza, dia sangat-sangat terharu dan mengharapkan lagi banyak sokongan daripada rakyat Malaysia dari sudut moral support. So bukan hanya Malaysia, kita akan cuba usahakan kalau boleh rakan-rakan kita di antarabangsa dan sebagainya, insya-Allah untuk dapatkan lagi banyak sokongan moral yang amat diperlukan pada ketika ini. Alhamdulillah. Okey, kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Kita hampir-hampir berada di penghujung sebenarnya, tapi mungkin ada lagi persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan kedua tetamu saya, seorang di studio, seorang lagi melalui kemudahan Skype. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang tabung Palestin, kutipan ikhlas atau tipuan terkelas. Baik, Tuan Kamal. Kadang-kadang bila kita renung-renung dengan apa yang sedang berlaku ketika inilah, rasa simpati yang begitu mendalam yang kita tunjukkan, yang kita pamerkan, yang kita tunjukkan kepada rakan-rakan kita di Palestin. Mungkin ada pihak juga yang merasa tidak suka, dan kita dengar ada cerita-cerita yang mengatakan bahawa Israel pun tak suka dengan apa yang kita lakukan, malah isytihar perang lah, nak attack negara kita, Turki, Qatar dan sebagainya. Tapi saya tahu itu semua lebih kepada apa ni, mana kata dia koyak lah. Maknanya dia dah koyak lah. Jadi pandangan apa ni, tapi kepada rakyat Malaysia sendiri ini pun penting juga, yang mengambil kesempatan di atas kesempitan yang berlaku di Palestin itu. Mendalam soalan ni ada dua bahagian. Tidakkah mereka itu juga kita anggap sebagai pengkhianat sebenarnya? Ya, tepat. Yang apa, saya bagi yang kedua tu dulu lah. Orang-orang yang menipu rakyat kita, kononnya mereka mengutip derma untuk rakyat Palestin, dia buat NGO dengan tujuan memperdaya rakyat Malaysia. Ini pengkhianat, ini tali barut bagi rejim Zionis. Kerana anda memanjangkan penderitaan yang ditanggung oleh rakyat Palestin. Yang tipu tu. Okay? Kemudian kepada soalan pertama tadi, the threat. Pada setiap masa mana-mana negara memang menghadapi ancaman-ancaman tertentu, ya. Sama ada ancaman daripada dalam atau luar negara, ya. Dan mereka juga, Malaysia juga tidak terkecuali. Cuma apabila saya melihat lantunan ataupun perbuatan ataupun action yang dibuat oleh pihak berkuasa, ya, sama ada dalam ini Polis Diraja Malaysia maupun Angkatan Tentera, mereka sentiasa dalam keadaan siap siaga, kan. Mujurlah di Malaysia ni ada akta rahsia rasmi. Kadang-kadang pihak berkuasa, kita faham, dia tidak boleh mendedahkan tindakan yang diambil. Tahu-tahu keluar surat khabar dapat tangkap yang ini, dapat tangkap yang ini. Itu antara kekesanan tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa. Dan baru-baru ini yang dihormati Tan Sri Ketua Polis Negara juga, menyatakan bahawa pihak Polis Diraja Malaysia telah pun sentiasa siaga untuk menangani apa-apa ancaman yang berlaku. Jadi kita tidak perlu buat spekulasi lah, kan. Kalau diorang ni jenis yang macam kita lah, macam kita, saya Kamal Effendi dan juga Syarkawi, jadi mungkin kita boleh beritahu, oh saya dah buat ini, saya dah buat ini, tapi intelijen bukan bergerak dalam keadaan itu. Ada perkara yang dibuat di belakang tabir bagi memastikan kita dapat tidur lena setiap malam. Dan sebab itu kita harus menghargai dan wajib menghargai pihak berkuasa kita seperti Polis Diraja Malaysia, juga pihak Angkatan Tentera, ya. Kerana kita dapat sleep soundly dengan izin atas usaha yang dilakukan yang tidak pun kita lihat. Halimunan tindakan dia. Tapi berbalik kepada yang kedua tadi, tolonglah, kalau anda tahu apa-apa kutipan dibuat dalam bentuk-bentuk yang sebenarnya salah guna sentimen dan keprihatinan rakyat, tolong laporkan kepada pihak berkuasa. Jika anda turut menikmatinya, anda adalah sebahagian daripada masalah, anda adalah tali barut, dan anda adalah pengkhianat kepada rakyat Malaysia dan rakyat Palestin.
Keras juga tu. Okey, Tuan Haji Kamarul, ini soalan yang terakhir lah sebelum kita berpisah dari udara. Bila agaknya ataupun tergerak, mungkin sudah pun tergerak hati Tuan Haji lah sebenarnya, barangkali untuk turun ke Gaza, melihat sendiri apa yang berlaku di sana, dan barangkali juga mungkin lebih ramai lagi NGOs dari Malaysia ini yang akan turun ke Gaza nanti, dan ini mungkin akan memberikan semacam satu semangat baru sebenarnya kepada rakyat Palestin dalam menghadapi dugaan yang begitu hebat, dugaan dan juga cabaran yang begitu dahsyat yang sedang mereka hadapi ketika ini. Tuan Haji. Memang menjadi impian ramai aktivis kemasyarakatan untuk dapat ke Gaza sebenarnya. Cuma keadaan pada ketika ini tidak mengizinkan. Betul. Satu, COVID tadilah. Kemudian yang suasana sekarang. Kalau tak silap saya, kali terakhir rakyat Malaysia ke Gaza mungkin 2019 atau 2018 diuruskan oleh NGO yang berpangkalan di UK. Juga keterlibatan kami dengan Freedom Flotilla Coalition, kalau pernah dengar, yang Dr. Fauziah pernah ditahan di atas kapal Women's Boat to Gaza pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2018 Prof. Dr. Fandi TNC dekat Uniza ditahan juga di penjara Israel selama 24 jam di atas kapal Al-Auda, yang bersama-sama keterlibatan kami dengan NGO antarabangsa, UK, Spain, Canada, dan juga anggota-anggota yang bukan beragama Islam sebenarnya, bersama-sama naik kapal untuk masuk ke Gaza, tapi disekat pada peringkat akhirnya oleh Israel, kan, ditangkap dan dimasukkan dalam penjara untuk 1 malam. Itu antara usaha-usaha untuk masuk melalui laut. Udara sudah tentu tak ada. Dia punya airport bom pada awal tahun 2000 lagi. Kemudian jalan darat, the only cara untuk masuk adalah melalui pintu Rafah. Itu pun kena pergi ke Egypt dulu. Masa kami pergi tahun 2013 dulu, daripada Cairo untuk ke Rafah, ambil masa 5 jam pada ketika itu. Tapi apabila berlaku bila Morsi dijatuhkan, RCC ambil, perjalanannya telah jadi lebih kurang 12 jam daripada Cairo ke Rafah sempadan. So kalau insya-Allah memang ramai yang anak-anak muda kita yang terlibat dalam bidang-bidang kemanusiaan ini, memang one of their benda yang dia orang nak masukkan dalam CV atau satu pengalaman yang luas is to be dekat Gaza, insya-Allah, untuk melihat sendiri dan membantu. Sebab memang untuk mendapatkan sokongan moral, untuk diberi sokongan moral kepada mereka yang terkesan di Gaza itu amat-amat diperlukan pada ketika ini. Betul. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Kamaruzzaman kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini, dan insya-Allah dalam masa yang terdekat ini kita bersama lagi Tuan Haji, kerana saya percaya bahawa apa yang berlaku di Palestin ini merupakan satu episod yang bukan pendek, tetapi mungkin akan berpanjangan dalam jangka masa yang mungkin membolehkan kita lagi untuk bercakap tentang isu ini dari masa ke semasa. Jadi selamat berjuang kepada Humanitarian Care Malaysia, MyCare, dan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Haji kerana sudi bersama kita. Baik, di penghujung ini barangkali Kamal, kita tahu isu ini tidak akan selesai dalam jangka masa yang singkat sebenarnya, tetapi kita harus tabik kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga memberikan satu statement yang cukup tegas. Dia mahu supaya seluruh dunia menumpukan perhatian kepada apa yang berlaku di Palestin. Kita mengharapkan PBB, mungkin harapan akan tinggal harapan. Kita juga mengharapkan OIC, itu pun juga setakat kita selalu kata mungkin OIC, jadi tak ada tindakan yang diambil dan sebagainya. Tapi harapan Kamal sendiri dalam isu yang sebesar ini. Ia bukanlah satu isu yang pendek, kerana telah berjalan sekian lama. Walaupun ada perjanjian Oslo tu, tetapi ia tetap menjadi satu konflik yang meruncing. Kerana seperti kita tahu, apabila anda mengambil hak orang, sudah tentulah ada repercussion, ada tindak balasnya. Dan apa yang diperlukan hanyalah sebuah negara Palestin dan tanah mereka kembali kepada mereka. Itu saja isunya. Namun beberapa pihak melihat, ini kita tidak sepatutnya melakukan ini, kita tidak sepatutnya melakukan ini. Ada pihak yang liberal pula terhadap itu. Kita pun dulu Pedra Blanca pun kita bising, kan, bawa kepada international arbitration, international court. Jadi apa yang kita boleh buat setakat kita ni, bantulah
seperti apa yang disebutkan oleh NGO tadi, bantuan-bantuan kemanusiaan itu, kemudian paparan visual rakyat Malaysia bersama-sama dengan mereka, foto-foto ini. Tetapi jangan lupakan perkara asas. Kita harus memberi kepada NGOs yang berdaftar, yang diperakui dan yang kita tahu adalah selamat, menyampaikan terus kepada penerima bantuan. Jadi itu pesanan daripada Kamal Afandi Hashim, dan begitu jugalah sebenarnya pesanan daripada kami. Kita hargai apa yang ada dalam hati kecil anda untuk memberi bantuan, untuk memberi derma, untuk membantu rakan-rakan kita di Palestin. Tetapi biarlah ianya dilakukan mengikut tabung Palestin yang sah, yang sahih dan yang dibenarkan. Kerana sesungguhnya lah seperti apa yang disebut oleh Tuan Kamal tadi, sekiranya kita juga membantu kumpulan-kumpulan yang hanya ingin mengambil kesempatan daripada kesempitan yang dihadapi oleh mereka yang berada di Palestin, ini merupakan sesuatu yang amat buruk kesannya. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan insyaAllah seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Sementara itu jangan lupa, kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Kita jaga kita jaga keluarga kita, dan kita jaga negara kita. Jumpa lagi.